Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan menyambung lagi tafsir kita di dalam di surah Al-Fatihah, di dalam tafsir Fi Zilalil Quran karangan Syahid Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan semangat daripada pengarang ini, mudah-mudahan kita dapat menjejaki langkah-langkahnya sehingga beliau akhirnya mendapat syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan beliau dengan keadaan beliau di penjara, akhirnya beliau dapat menamatkan untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim dengan nama tafsirnya Fi Zilalil Quran. Okay. Sehingga akhirnya kehidupan beliau diakhiri dengan syahid, dengan sebab kena hukuman gantung oleh pemerintahan kerajaan ketika itu di negara Mesir. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan menyambung di ayat yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ayat yang kelima iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau sahaja Tuhan yang kami sembah, dan hanya kepadamu sahaja kami pohon pertolongan. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Tidak boleh sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sembah itu zahir ataupun batin, maka kita perlu menyucikan diri kita zahir dan batin. Hanya persembahan kita itu, penyembahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja kita minta pertolongan. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja kita minta pertolongan. Okey. Ya, betul. Kita selaku hamba hanya minta pertolongan yang sepatutnya, yang pastinya, yang utamanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Melalui dengan berdoa ataupun melalui dengan solat-solat hajat dan sebagainya. Okay. Ini adalah menunjukkan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah petanda bahawasanya kita hanya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan yang akan menghukumkan, membalaskan balasannya di hari Yaumiddin. Tuhannya yang maha penyayang dan maha pengasihani. Tuhannya yang perlu kita berterima kasih dan syukur, dan kita memuji hanya kepadanya sahaja, iaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini sebagai penyambung daripada keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi amal perbuatan. Okay, sebelum ini kita telah sentuh
kepercayaan kita kepada Allah melalui rukun iman dan sebagainya. Dan kali ini kepercayaan kita, keyakinan kita melalui tindak tanduk kita, iaitu ibadat kita, pertolongan kita, permintaan kita hanya sahanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu lagi akidah pokok yang lahir dari akidah pokok yang lepas yang diterangkan dalam surah ini. Ya, betul. Iaitu akidah tiada ibadat melainkan untuk Allah dan tiada permohonan pertolongan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga satu lagi persimpangan jalan. Di sinilah penentuan jalan kita, iaitu persimpangan jalan yang memisahkan di antara kebebasan mutlak daripada seluruh bentuk perhambaan dengan perhambaan mutlak kepada sesama manusia. Okay. Inilah petunjuk yang tepat kepada kita bahawasanya perhambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebebasan kita adalah tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kebebasan yang dicanang oleh pihak manusia itu sendiri. Sebagai kebebasan mutlak, tidak ada kaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak berlaku. Kerana apa ya? Kerana kita telah terikat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akidah ini merupakan sebuah perisytiharan hari keputeraan kebebasan manusia yang mutlak dari perhambaan kepada kepercayaan yang karut marut dan dari perhambaan kepada peraturan dan undang-undang yang diciptakan manusia. Andainya Allah itu sahaja Tuhan yang disembah dan dipohon pertolongan, maka selama itulah hati manusia bebas daripada perhambaan kepada peraturan dan undang-undang ciptaan manusia. Ya, apabila kita telah mengaku perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebebasan kita pun terikat dengan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan kehidupan kita juga terikat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum hakam kita juga terikat dengan peraturan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Perundangan kita juga terikat dengan perundangan yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat itu meliputi segala aspek kehidupan manusia. Undangnya, muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, ibadat khususnya, ibadat umumnya, semua itu adalah termasuk dalam ibadat. Zahir dan batinnya juga termasuk dalam ibadat. Seperti mana Allah berkata, iyyaka na'bud, hanya sahanya kepada Engkau, hai Allah, kami menyembah, iaitu ibadat.